Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton setia 30 Minit Asyah dan Syam, musim kedua. Okay, saya Khairul, moderator anda pada hari ini. Kita akan mengulas ataupun membicarakan topik yang sangat kata common ataupun biasa orang tanya lah, iaitu MRTT versus MLTT. Jadi kita tahu ramai orang ingin membuat pinjaman perumahan, namun tidak ramai yang tahu sekiranya ingin membuat pinjaman terdapat insurans yang disediakan untuk cover pinjaman kita. So ini merupakan sebab utama wujudnya insurans gadai ahli janji ataupun mortgage insurance yang merupakan pelan perlindungan bagi pinjaman perumahan. So antara salah satu insurans pinjaman perumahan ni adalah MRTT dan juga MLTT. Jadi untuk mengupas ataupun merungkai dengan lebih lanjut lagi perbezaan antara dua nama insurans ini, kita bersama dengan Puan Viviana, merupakan salah seorang panel kita dari Association untuk mengulas dengan lebih lanjut. Saya menjemput Puan Viviana. Okey, terima kasih Encik Khairul selaku moderator pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur program segmen 30 Minutes kerana menjemput saya sebagai panel bersama Tetuan Asia dan Hisam. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Noviana Rahmawati selaku panel yang di mana pada petang ini insya-Allah saya akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan apakah itu MRTT dan apakah itu yang dimaksudkan dengan MLTT. Okey Puan, terima kasih Puan, selamat datang. Jadi untuk berbincang dengan lebih lanjut, kita akan ke soalan yang pertama lah, soalan yang sangat-sangat general, iaitu apa maksud MRTT dan juga MLTT ni Puan Viviana? Okey, soalan ni sebenarnya penting sebagai pembuka bicara kita lah pada petang ni. Ramai sebenarnya yang buat pinjaman loan perumahan ni tapi diorang tak tahu pun apa tu MRTT, apa itu insurans MLTT. Okey, namun sekiranya kita nak buat insurans, insurans yang sedia ada ni untuk cover kita punya pinjaman loan adalah yang dinamakan MRTT dan MLTT. Okey, sebelum tu untuk insurans ni kita terbahagi kepada dua, iaitu konvensional dan juga takaful. Takaful lebih kepada Islamik lah. Okey. MRTT adalah singkatan bagi Mortgage Reducing Term Takaful, di mana reducing semakin menurun, dan MLTT adalah singkatan bagi Mortgage Level Term Takaful, dan di mana level dia adalah sama sahaja setiap bulan. Okey, seterusnya Cik Khairul, ada soalan lagi? Soalan seterusnya, siapa yang perlu tahu tentang MRTT dan MLTT ni? Okey. Adakah pihak lain yang tak boleh tahu tentang insurans ni? Okey, sebenarnya golongan orang-orang yang tak perlu tahu pun untuk golongan orang-orang yang adalah golongan orang-orang yang membeli rumah secara tunai ataupun cash, adalah kerana fungsi MRTT ataupun MLTT ini adalah untuk melindungi jumlah loan atau jumlah pinjaman perumahan yang kita apply sendiri dengan bank. Okey, jadinya untuk apply MRTT dan MLTT ni customer ataupun peminjam pembiayaan perumahan ni boleh apply sendiri ke macam mana Puan? Okey, selalunya untuk MRTT ni bank sendiri yang akan offer. Sebab tu kita punya MRTT ni akan masuk dalam kita punya loan, total loan financing amount. Sebab tu bila kita beli rumah, bila kita sign letter offer, dekat situ tertera kita punya total amount yang bank cover yang kita layak, inklusif dengan total MRTT itu sendirilah. Okey, bagi MLTT pula adalah satu produk yang ditawarkan oleh syarikat takaful luar ataupun life takaful yang kita ambil sendiri dari syarikat takaful kat luar. Contohnya macam syarikat yang dekat luar kita ada sekarang ni, Prudential, Etika. So kita sendiri yang kena apply ataupun kita beritahu dengan bank kita nak insurans MLTT.
Okay, jadi mungkin pendengar-pendengar ataupun penonton 30 minit Asal Ishan ni nak tahu apa tujuan sebenarnya kita nak ambil polisi-polisi ni. Ada kelebihan ke, ada kekurangan ke? Okey, bagi tujuan polisi ni mesti kita nak tahu kan apa tujuan polisi, kenapa kita ambil insurans sebagai perlindungan semasa kita beli rumah. Okey, insurans ni sebenarnya adalah untuk memberi perlindungan ke atas jumlah pinjaman yang kita apply dengan bank. So contohlah, kalau kita beli rumah RM500,000, so kita mesti nak ada sesuatu produk yang akan melindungi kita punya loan tu. Kalau kita tak apply insurans ni, contohlah apa-apa terjadi pada kita, berlakunya kematian ataupun cacat kekal, kalau kita tak ambil insurans ni, takkan ada mana-mana pihak yang akan menjamin atau memberi perlindungan ke atas pinjaman yang kita buat ni. Okey, saya jelaskan dekat sini. The first is kita punya coverage lah. Kita kena tahu coverage yang ada untuk melindungi kita punya jumlah loan. Yang pertama adalah coverage. MRTT akan cover kita punya loan rumah saja, tetapi untuk MLTT akan cover loan rumah dan juga waris akan dapat pampasan. Okey, contoh bagi MRTT pula. Contohnya saya buat loan perumahan dengan Maybank dalam tempoh masa 30 tahun sebanyak RM500,000. Okey, pada tahun ke-15, sekiranya berlaku kematian ataupun cacat kekal pada saya, baki hutang tersebut adalah sebanyak RM250,000 pada tahun ke-15. Okey, dengan tu bank akan membayar ataupun buat settlement baki hutang saya tadi sebanyak RM250,000 tu, dan waris akan dapat rumah sahaja. Tetapi berbeza dengan MLTT, dalam situasi yang sama juga, tetapi waris akan dapat rumah dan duit pampasan. Maksudnya dekat sini, kalau saya apply untuk takaful hayat sebanyak RM500,000, sama jumlah dengan rumah yang saya beli, pada tahun ke-15 baki hutang saya tu telah pun berkurang. So tinggal RM250,000 sahaja. Sekiranya berlaku kematian ataupun cacat kekal pada saya, bank akan buat settlement ke seluruh baki hutang tadi, dan baki selebihnya akan diberikan kepada waris sebagai pampasan. So berbezalah dua benda dekat sini. Dia punya coverage untuk MRTT, kita akan dapat loan, kita akan dapat rumah saja. Tetapi untuk MLTT akan cover loan rumah dan juga waris akan dapat pampasan. Okey, saya teruskan ya Encik Khairul. Boleh. Okey, yang kedua adalah pindah milik. Okey, pindah milik. MRTT sebenarnya tidak boleh dipindah milik, manakala MLTT boleh dipindah milik. Okey, sebagai contohnya kalau saya ambil MRTT, pada tahun 2015 saya beli rumah pertama dekat KL. So saya bercadang pada tahun 2020, dan sampai masa 2020 saya bercadang nak beli rumah dekat Perak pula. So saya nak jual rumah yang saya beli tahun 2015 ni, yang dekat KL ni saya nak jual. Okay, bila kita dah buat loan yang baru ataupun kita dah jual rumah first tadi, automatik insurans MRTT yang kita apply tadi telah pun diterminate ataupun terbatal. Okey, sebabnya MRTT hanya diguna pakai pada loan semasa sahaja. Okey, untuk MLTT pula, insurans MLTT, walaupun kita dah jual rumah lama tadi, saya dah jual rumah lama ataupun loan rumah lama tadi dah terbatal, terminate, MLTT yang saya apply tadi pada rumah first tadi, saya hanya boleh buat pindah milik. Kita boleh buat pindah milik. Maksudnya dekat sini,
saya hanya perlu tukar penama bank sahaja. Contohnya dulu rumah first tadi saya pinjam buat loan dengan Maybank. So rumah yang baru ni saya buat loan dengan RHB. So bagi MLTT kita hanya perlu tukar penama bank rumah lama tadi kepada rumah yang baru. Okey, yang ketiga adalah refinancing. Okay, untuk refinancing, sebenarnya maksud refinancing ni adalah pembiayaan loan semula. Ataupun kita sebagai peminjam, kita nak buat loan yang baru. Selalunya refinance ni, peminjam nak buat refinance ni sebab dia nak dapatkan cashback ataupun dia nak buat renovate rumah ataupun dia nak buat settlement hutang-hutang dia yang ada dekat tempat lain. Okay, so sebab tu dia buat refinance. Tetapi untuk refinance, bagi MRTT, tadi saya dah jelaskan, MRTT tidak boleh dipindah milik. Loan lama akan terbatal. Tetapi untuk MLTT pula, kita hanya perlu tukar penama bank sahaja. Bank asal tadi, Maybank, kepada bank yang baru iaitu Bank RHB. So dekat sini kita kena faham, apabila kita buat refinance, kita perlu ingat bahawa jika kita buat refinance, jumlah hutang akan semakin bertambah dan coverage MLTT akan semakin berkurang lah. Okey, contohnya loan lama saya dulu, rumah tu harga RM500,000. So pada tahun ke-15 saya nak buat refinance. Harga market value tu dah bertambah. So jadi RM800,000. So dekat situ coverage MLTT kita telah pun berkurang. Sebabnya masa rumah lama dulu kita buat kita cover MLTT kita ni sebanyak RM500,000. Okay, so dekat situ coverage pun telah berkurang. So dekat situ kita hanya perlu upgrade sahaja jumlah MLTT tersebut. Okay. Okay, yang terakhir saya terangkan mengenai kos. Okey, mengenai kos, MRTT ni sebenarnya lebih rendah. Dia punya kos ni lebih rendah berbanding MLTT. Okey, di mana, tetapi kita perlu ingat bahawa MRTT ni kita kena bayar pada bank sekali, kita kena bayar langsam dengan bank. Sebab tu MRTT ni selalunya akan include sekali dalam rumah yang kita apply dengan bank. Kan dalam letter offer, tertera kita punya loan berapa yang kita layak, inklusif dengan MRTT berapa yang bank cover lah. Okey, bagi contohnya, kos MRTT ni sebenarnya bergantung kepada umur ataupun usia pemohon. Dan juga MRTT ni sebenarnya bergantung juga kepada harga rumah yang kita beli. Semakin tinggi harga rumah tu, semakin tinggilah yang MRTT cover kita punya rumah. Semakin tinggi meningkat kita punya usia, semakin mahal kita punya MRTT, kos MRTT tersebut. Okey, seterusnya bagi MLTT pula, kos dia sebenarnya agak tinggi. Tetapi kita kena ingat bahawa MLTT ni kita akan dapat dua benda. Kita akan dapat rumah dan juga waris akan dapat pampasan. Bagi bayaran MLTT biasanya peminjam ni akan buat bayaran secara bulanan ataupun tahunan. Okey, sebabnya MLTT ni adalah insurans yang kita ambil sendiri dari syarikat takaful dekat luar. Okey, maksudnya dekat sini untuk kos MRTT kita hanya perlu bayar sekali saja. Contoh setiap bulan kita hanya perlu bayar dekat bank je. Okay. Lepas tu untuk MLTT pula kita kena bayar dua benda. Monthly installment setiap bulan dengan bank yang kita pinjam dan juga kita punya insurans ni setiap bulan kita kena bayar juga dekat syarikat takaful luar. Okey, so sampai situ je saya punya penerangan. Jadi yang seterusnya tu adalah soalan yang biasa orang tanyalah. Semua orang tanya. So pendengar-pendengar kita pun ada tanya. Puan Fazlin tanya. So jadi nak pilih yang mana ni?
Apa Okey. produk mana yang kira yang boleh menjadi pilihan lah untuk peminjam pembiayaan rumah ni? MRTT ke MLT? Okey, kalau saya tanya dengan Encik Khairul pilih yang mana satu? Kebiasaan macam kita ni kita akan pilih yang lamsam lah, MRTT lah kan, kebanyakan kita. Okey. Jadi kalau Okey, dari soalan sudut perspektif yang Puan V lah, Puan V rasa macam mana? okey. Mana yang lebih lebih apa orang kata bermanfaat lah kepada peminjam? Okey, soalan yang baik sekali Encik Khairul. Sebenarnya saya sering kali diajukan soalan macam ni. Kita nak pilih yang mana satu, MRTT ke MLTT? Sebenarnya pilihan nak ambil MRTT ataupun MLTT ni terletak dekat tangan kita sendiri. Okey. Okey, saya jelaskan bahawa kelebihan antara MRTT dengan MLTT ni adalah kalau MRTT lebih murah berbanding MLTT sebabnya kita hanya perlu bayar monthly loan rumah bank sahaja, dengan bank sahaja. Tetapi untuk MLTT pula, kita perlu bayar dua benda, iaitu monthly loan rumah dengan bank dan monthly insurance MLTT yang kita ambil dengan syarikat takaful dekat luar. So dekat sini kalau kita ambil MRTT, bila kita dah dapat kunci rumah, kita hanya perlu fikir setiap bulan kita kena bayar monthly loan dengan bank je. Kalau kita ambil MLTT, kita kena bayar dua benda lah. Kita kena bayar dengan bank, kita perlu bayar dengan syarikat takaful kat luar. So akhir sekali penerima manfaat pula. Bagi MRTT, penerima manfaat adalah waris, tetapi waris hanya akan dapat rumah sahaja. Untuk MLTT, penerima waris akan dapat rumah dan waris akan dapat duit cash lebihan dari baki hutang yang bank yang syarikat takaful dah settlekan dengan bank dan akan diberikan kepada waris sebagai pampasan. Okey. Justeru itu, Cik Khairul, saya ingin tegaskan dekat sini bahawa memilih MRTT ataupun MLTT sebenarnya terletak dekat tangan kita sendiri. Okay, Jadi kita mampu bayar ikut yang kemampuan mana. lah. Ikut kemampuan Ikut kita lah ya. kemampuan kita sendiri. Cuma MLTT ni dia punya coverage lagi besar lah berbanding dengan MRTT. Okay. Jadi kita tengok kalau kita ada soalan-soalan lain lagi. So adakah setiap bank ni menawarkan jumlah MRTT yang sama Puan V? So setiap bank ni dia ada berbeza dia punya bayaran MRTT ke macam mana? Okay. Untuk MRTT ni sebenarnya macam yang saya terangkan tadi, MRTT akan ikut kita punya usia, kita punya harga rumah tu berapa. So dari situlah bank akan tahu kita boleh layak berapa untuk cover kita punya loan itu sendiri. Macam tu. Okey, soalan terakhir daripada Encik Farid. Puan Viana memang pernah berurusan guna produk MRTT ataupun MLTT? Ada pernah guna ke untuk beli rumah sebelum ni? Sebelum ni saya pernah lah menggunakan insurans MRTT sebab MRTT ni dia punya kos ni lagi rendah berbanding dengan MLTT. Kalau MLTT ni kita kena bayar dua benda kan tadi. Betul. So itulah. Jadi atas pilihan sendiri lah, atas pilihan penonton sendiri lah. Atas pilihan dan kemampuan sendiri. Ada soalan lain ke? Okey, saya semak sebentar. Okey, kita ada soalan lain dah. So rasanya agak terperinci dan detail lah penerangan daripada Puan Viana tadi. So sekiranya anda ada sebarang soalan ataupun nak tanya ke, nak komen apa-apa, boleh terus komen kepada di page Aisyah dan Syam. InsyaAllah kita boleh bantu dan tolong untuk menyelesaikan apa soalan anda tu. InsyaAllah. So sekarang kita dah dapat cover the whole topik kita pada hari ini, iaitu kita ada satu lagi soalan. Apa saranan Puan untuk pembeli rumah dalam kalangan orang muda untuk mendapatkan MRTT ataupun MLTT? Pandangan ataupun ini minta kata pakar lah daripada Mavi. So yang mana pilihan yang terbaik?
Selalunya kalau kita tak request dengan bank, sama ada kita nak MLTT ataupun MRTT, selalunya bank akan bagi akan offer insurans MRTT je. Melainkan kalau kita request dengan bank, saya nak insurans MLTT. So nanti kita yang kena cari syarikat takaful luar ataupun bank sendiri yang akan Offer lah ya. carikan macam tu. Okey. So mengikut pada kemampuan anda lah. Dan merujuk kepada bank yang kita pilih. Okey, so jadi sekadar itu saja perbincangan ataupun perkongsian kita pada hari ini dengan topik MRTT versus MLTT. So insya-Allah kita bertemu kembali di rancangan yang seterusnya setiap hari Rabu 30 minit saya Syam untuk perbincangan dengan lebih lanjut lagi topik-topik perundangan di 30 minit bersama saya Syam. Saya ucapkan terima kasih kepada panel kita Puan Viana di atas penerangan yang cukup jelas dan terperinci. So insya-Allah kita bertemu kembali di hari Rabu akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Khairul. Waalaikumsalam.